Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafiz bin Hamzah. Dalam video ini saya akan menerangkan serba sedikit mengenai ciri-ciri fizikal serta latar belakang sosial penduduk di daerah Pasir Mas. Tapi sebelum itu, mari kita kenali Pasir Mas. Pasir Mas merupakan bandar pentadbiran bagi jajahan Pasir Mas dalam negeri Kelantan. Saiz fizikal bagi kawasan pertempatan saya ialah berkeluasan 80.7 km persegi, manakala keluasan bagi seluruh kawasan jajahan Pasir Mas ialah 139 km persegi. Di jajahan Pasir Mas terdapat 10 buah daerah yang ditadbir dan diketuai oleh seorang penggawa dibantu oleh pembantu penggawa serta penghulu-penghulu mukim. Menurut sejarah, kawasan Pasir Mas telah dibuka oleh Cik Leh Ismail atau dikenali juga sebagai Cik Leh Tok Pendekar pada abad ke-14. Cik Leh telah berhijrah ke Pasir Mas apabila tanahnya di Kota Baru diambil oleh Sultan untuk membina istana. Oleh kerana beliau tidak mahu dianggap menderhaka kepada Sultan, maka beliau dengan rela telah berpindah ke Pasir Mas. Cik Leh dikatakan telah berhijrah ke sini bersama keluarganya. Untuk pengetahuan, beliau telah membuka pertempatan di utara Kota Baru yang kini dikenali sebagai Seberang Pasir Mas dan terletak berhampiran tebing Sungai Kelantan. Disebabkan ramai penduduk yang mula berhijrah ke kawasan berkenaan, Cik Leh telah berusaha membina surau, pasar dan pekalan perahu untuk kegunaan orang ramai. Pada masa yang sama, terdapat seorang guru agama dari Bacok datang mengajar agama di kawasan itu secara berulang-alik dari rumahnya di Bacok. Selepas beberapa hari, guru agama itu pulang ke rumahnya. Telah muncul 3 biji mangkuk emas di kawasan semak. Mangkuk-mangkuk tersebut telah berpusing membentuk satu pusaran di kawasan semak di mana ianya muncul. Penduduk yang menyaksikan kejadian itu telah menjerit mas dan kejadian itu dikatakan satu kejadian misteri, manakala perkataan pasir pula timbul kerana di kawasan pertempatan mereka terdapat beberapa longgokan pasir sehingga membentuk satu padang yang agak luas. Hasil daripada gabungan perkataan pasir dan mas itulah yang mencipta nama Pasir Mas di Kelantan yang kekal sehingga ke hari ini. Di Pasir Mas ini juga terdapat banyak tempat-tempat yang menarik yang boleh dikunjungi dan semestinya setiap tempat di Pasir Mas ini mempunyai sejarah mereka yang tersendiri. Antara tempat-tempat menarik di Pasir Mas ialah Dataran Air Mulih Pasir Mas, Taman Rekreasi Tengku Anis, Rantau Panjang, Masjid Bandar Pasir Mas, Masjid Jubli Perak, Plaza Serangkai Emas, Tasik Danau Tok Uban, Tasik Kuong dan pusat pengajian pondok di daerah Pasir Mas. Seterusnya ialah mengenai ciri fizikal di Pasir Mas. Bentuk muka bumi di Pasir Mas adalah mendatar dan di kawasan tanah pamah. Cuaca di daerah Pasir Mas pula adalah sederhana panas dan terdapat juga musim monsun timur laut yang berlaku pada bulan November sehingga bulan Mac. Semasa musim monsun timur laut, keadaan udaranya adalah lembap dan sejuk yang mampu menjadikan setengah kawasan menjadi banjir kilat akibat kadar terimaan hujan yang tinggi. Terdapat pelbagai sumber semula jadi yang terdapat di Pasir Mas. Antara sumber semula jadi yang terdapat di Pasir Mas ialah sumber air, sumber tanah dan sumber hutan. Contohnya, Sungai Kelantan merupakan sumber air utama di negeri Kelantan bagi kegunaan pertanian maupun domestik. Seterusnya ialah sumber pasir. Sumber ini adalah satu punca pendapatan yang memberikan kepada masyarakat maupun kerajaan setempat yang terdapat di bahagian kawasan Sungai Kelantan bersebelahan dengan Pekan Pasir Mas. Selain itu, terdapat juga kawasan hutan dan bukit bakau di Bukit Panau yang terletak di antara sempadan Pasir Mas dan Tanah Merah. Di Bukit Panau tersebut berlaku aktiviti rekreasi seperti mendaki bukit di samping mengekalkan ekosistem semula jadi hutan. Seterusnya adalah mengenai latar belakang penduduk di Pasir Mas. Majoriti penduduk Pasir Mas adalah berbangsa Melayu. Di kawasan Pasir Mas ini juga,
terdapat pelbagai sektor perkhidmatan dari kerajaan seperti institusi pendidikan, kesihatan, keselamatan dan juga perniagaan di pasar maupun pusat membeli belah. Hasil pertanian penduduk setempat akan dipasarkan di Pasar Besar Tasik Raja di Pasir Mas dan kawasan sekitarnya. Kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung berlaku daripada penjualan hasil pertanian masyarakat setempat. Seterusnya kita akan melihat ciri fizikal dan latar belakang sosial penduduk setempat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama adalah ciri fizikal sungai. Sungai merupakan sumber air utama bagi aktiviti pertanian. Dengan adanya sungai di Kelantan ini di Pasir Mas, maka wujudlah aktiviti pertanian di kawasan sekitar sungai tersebut. Keadaan tanah yang subur dengan kemudahan air yang baik mempengaruhi masyarakat dalam melakukan aktiviti pertanian dan bercucuk tanam, secara tidak langsung menyumbang kepada ekonomi setempat. Selain itu, aktiviti perikanan juga berlaku di kawasan Sungai Kelantan. Peternakan ikan dalam sangkar juga giat dilakukan oleh penduduk setempat. Seterusnya, keadaan bentuk muka bumi di Pasir Mas di kawasan Tanah Pamah dan rata menjadikan jaringan sektor pengangkutan dapat berkembang dengan baik dengan adanya jalan raya dan sistem rel yang baik. Di Pasir Mas, terdapat jaringan pengangkutan awam seperti kereta api dan bas ekspres yang mempunyai destinasi hampir ke seluruh pelosok semenanjung Malaysia. Disebabkan ciri fizikal dan bentuk muka bumi yang baik, secara tidak langsung aktiviti ekonomi bergerak seiring dengan ciri fizikal bentuk muka bumi di kawasan tersebut.